Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini bagi kita menyambung perbahasan pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, ataupun nama lain bagi kitab Zadul Ma'ad adalah Al-Hadiyun Nabawi. Al-Hadiyun Nabawi. Kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang wafat pada tahun 751 Hijrah, dan kitab kita ini telah diringkaskan oleh Al-Ustazud Dr. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Ahmad bin Osman Al-Mazyad. Maka dijudulkan dengan tajuk Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan pada malam ni kita akan memasuki perbahasan yang baharu, fasal yang baharu, iaitu fasal yang ke-26 daripada kitab ringkasan Zadul Ma'ad ini, dan diletakkan di bawah tajuk, hadirin dan hadirat, Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi qiraatil Qur'ani wastima'ihi wa khushu'ihi wa bukaihi 'inda qiraatihi wastima'ihi wa tahsini sautihi bih wa tawabi'i zalik. Fasal yang ke-26 ini, hadirin dan hadirat, terjemahannya adalah berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bacaan Quran, pada bacaan Al-Quran. Maknanya, apakah hadiyu an-nabawi pada qiraah Quran? Apakah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bacaan Quran? Satu, wastima'i, dan mendengarnya Nabi tentang bacaan Quran. Istima' ni mendengar bacaan Al-Quran. Wa khusyu'i, dan khusyuknya Nabi, wa buka'i, serta menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'inda qiraatihi, iaitu 'inda qiraatil Quran, ketika baginda baca Quran. Bagaimanakah khusyuknya Nabi dan bagaimanakah menangisnya Nabi apabila membaca Al-Quran? Wastima'ih ni maknanya menangis dan khusyuknya Nabi ketika mendengar Quran. Kerana tadi kita dah sebut istima', tapi istima' tu kembali kepada fi hadihi fi qiraatil Qur'ani wastima'ih. Kemudian fasal berkenaan dengan khusyuknya Nabi dan tangisan Nabi ketika membaca Quran. Wastima'ih ni dia kembali balik, dan khusyuknya Nabi serta menangisnya Nabi ketika mendengar Quran. Yang pertama, khusyuk dan menangis ketika membaca Quran. Yang kedua, khusyuk dan menangis ketika mendengar Quran. Wa tahsini sauti, dan petunjuk Nabi berkenaan Nabi memperelokkan suara baginda, ataupun Nabi membaikkan bacaan suara baginda ketika membaca Al-Quran. Wa tawabi' zalik, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan itu. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagai penulis kitab, kana lahu sallallahu alaihi wasallam hizbun yaqra'uhu wa la yukhillu bih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempunyai hizib yang baginda baca. Hizib Quran.
Kalau kita tengok Quran ni dia ada hizib dia, maknanya ada beberapa ayat yang kita baca daripada Quran. Dia panggil hizib-hizib Quran, dipecahkan kepada hizib-hizib tersebut. Dan Nabi, apabila Nabi baca, Nabi tidak meninggalkan bacaan ini atau Nabi tidak mengabaikan bacaan ini. Wa kanat, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa kanat qiraatuhu tartilan. Bacaan Quran Nabi adalah secara tartil. Bacaan Quran Nabi adalah secara tartil. Ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, warattilil Qur'ana tartila, warattilil Qur'ana tartila. Tartil ini asasnya membaca Quran dengan bertajwid. Itu makna tartil, membaca Quran secara bertajwid. Maknanya yang dengung didengungkan, yang izhar diizharkan, begitu. Dan membaca Quran dengan meraihkan makhraj huruf, dari sudut kita memberikan setiap huruf tu hak dia. Itu makna tajwid yang sebenar. Memberikan setiap huruf tu hak dia. Maknanya setiap huruf kalau kita nak baca Quran, kena sebut semua huruf tu. Jangan ada huruf yang seolah-olah disunyikan daripada disebut apabila kita membaca Quran. Jadi itu asasnya adalah bacaan Quran secara tartil. Dan ini perintah Allah. Quran ni kalamullah. Dan Allah suruh kita baca Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. La hazzan wa la ajalah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca Quran tidak terlalu laju dalam bacaan. Hazzan ni adalah asra'a fil qira'ah. Haz, iaitu baca laju. Wala ajalah, baca gopoh-gapah. Begitu. Ajalah ni dia gopoh-gapah. Sebab itu kata para ulama, at-ta'anniyu minallah wal ajalatu minasyaitan. Ta'anni ni tenang-tenang ni daripada Allah. Ajalah gopoh-gapah ni daripada syaitan. Jadi Nabi baca Quran dia tidak ajalah. Dia tidak apa? Qiraah Nabi tidak ajalah, tidak gopoh-gapah. Sebab itu penting kita teliti tentang petunjuk Nabi dalam isu baca Quran ini. Ada orang kita dia baca Quran, dia laju-laju. Dia baca kadang berusahalah nak pastikan Al-Fatihah tu senafas contohnya. Baca Al-Fatihah nak jadi senafas. Ketambah kalau dia jadi imam, kita tak tahu apa dia punya relevan, apa rasionalnya dia buat begitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Buat baca laju-laju nak bagaimana? Sakit perut? Sakit perut jangan jadi imam. Pergilah selesai dulu hajat, betul tak? Dalam mazhab kita ini makruh. Hukumnya salat dalam keadaan menahan dua hadas. Ataupun menahan dua, yang lebih tepat, khabas, dua kotoran. Iaitu menahan air kencing dan menahan buang air besar. Makruh. Walaupun tak dinafi, ada mazhab seperti ulama dalam mazhab Maliki yang mengharamkan dan mengatakan tak sah salat dan membatalkan salat. Hanya ada pandangan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, makruh. Tapi maknanya kalau kita ada nak cepat-cepat, tak perlulah kita jadi imam. Ataupun nanti dulu, selesaikan dahulu urusan. Jadi solat ni dilaku dalam keadaan tenang, bacaannya pun tenang. Hadirin dan hadirat. Jadi ini penting. Satu lagi yang kita kena tegur juga adalah di dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita ni lebih sedikit daripada 90 hari untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang ini kita dah melepasi pertengahan bulan Jamadil Awal. Jadi dah hampir nak tamat dah Jamadil Awal. Kemudian kita masuk Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Maknanya tak lama lagi nak masuk Ramadan. Dan Ramadan ini selain daripada ia digelar sebagai Syahrus Siyam, bulan puasa, Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi memang digalak kita ini membaca Quran dan memperbanyakkan bacaan Quran dalam bulan Ramadan. Dan inilah yang dilaku oleh para ulama kita. Dan ulama kita berdalilkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi banyak memperbanyak bacaan Quran dalam bulan Ramadan. Sehingga kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah,
dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fima limawasimil 'ami minal wazaif, wa kana lisyafi'i fi ramadhan 60 khatmah yaqra'uha fi ghairi salah. Al-Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali yang dibacanya di luar salat. Maknanya Quran dibaca di luar salat 60 kali khatam. Bacaan dalam salat tak dikira lagi. Jadi dikata oleh Ibn Rajab, wa ruwiya an Abi Hanifah nahwahu, dan diriwayatkan Abu Hanifah pun begitu juga. 60 kali khatam Quran sepanjang Ramadan. Purata sehari 2 kali. Sehari 2 kali khatam. Kita dengar, kita pun nak ikut, nak contohi. Tapi kita ni, bila kita baca laju-laju sebab semata-mata nak khatam, tapi kita seolah tidak meraihkan tajwid, baca laju-laju, kira nak cepat habis je. Boleh ke tak boleh? Boleh buat, tapi dari sudut hukum boleh ke tak boleh? Begitu. Bukan isu boleh buat tak boleh buat. Manusia mampu nak buat, tapi dari sudut anjuran, perlu buat ke tidak perlu buat, begitu. Sebab itu ini menafikan bacaan laju-laju ini, nak cepat khatam, menafikan faham. Ini dia menafikan faham. Sebab itu kata para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu baginda, li an aqra'a suratan minal qur'ani urattiluha wa atadabbaruha ahabba ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu. Sekiranya aku membaca satu surah sahaja daripada Quran, aku baca secara apa? Urattiluha, secara tartil. Wa atadabbaruha, aku baca secara tadabbur. Ahab ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu. Hazramah dalam sebahagian riwayat. Lebih aku suka daripada aku membaca keseluruhan Quran, tapi tak faham apa, baca laju-laju. Kadang ada orang dia baca laju-laju tapi tak faham. Lebih baik kita baca dengan bacaan yang apa? Yang sederhana dari sudut kelajuan. Jangan terlalu laju, jangan gopoh-gapah, supaya kita lebih mudah faham. Ini disebut bal qira'atan mufassaratan harfan. Ini kata Ibnul Qayyim. Bahkan Nabi SAW, petunjuk baginda dalam membaca Quran, baginda membaca Quran dalam bentuk yang boleh difahami, satu huruf begitu. Wa kana yuqatti' qira'atahu ayatan ayah. Baginda membaca atau memutuskan bacaannya satu ayat. Maknanya ini cara bacaan Nabi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Begitu. Satu ayat. Jadi bila kita baca dengan bacaan sebegitu, kita akan lebih mudah dengar dan fokus dan faham dan tadabbur. Dan inilah tujuan Quran diturunkan, tak lain tak bukan untuk kita tadabbur. Allah kata dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan ia kepada kamu, wahai Muhammad, kitab yang mubarak. Itu penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatihi, tujuannya adalah untuk mereka tadabbur ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab, dan supaya golongan ulul albab mengambil peringatan terhadap isi kandungan di dalamnya. Wa kana yamuddu 'inda hurufil mad. Nabi ni akan memanjangkan bacaan apabila sampai kepada huruf-huruf mad. Mad ni maknanya panjang. Contoh, fayamuddu, lalu baginda memanjangkan bacaan Ar-Rahman, macam Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman tu kan mad asli, jadi dibaca dengan 2 harkat, begitu. Dibaca panjang 2 harkat. Wa yamuddu Ar-Rahim, dan baginda memanjangkan juga pada sebutan Ar-Rahim, begitu. Jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, begitu. Dan itu selesai petunjuk tentang cara bacaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yasta'idzu billahi minasy syaithanir rajim fi awwalil qiraati fayaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam pada permulaan bacaan Quran.
Maknanya apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak baca Quran, petunjuk baginda adalah baginda memulakan bacaan tersebut dengan isti'azah, Isti'azah ni adalah talabul aus, minta perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Fayaqul, dan baginda membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini sebenarnya adalah berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah kata, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Quran, maka mintalah perlindungan Allah daripada syaitan yang direjam. Ulama-ulama tafsir mereka khilaf ayat tersebut. Kita baca isti'azah tu sebelum baca Quran ke selepas baca Quran? Kerana kalau ikut fa'idha qara'ta ni fa'il madhi. Betul tak? Apabila kamu telah selesai membaca Quran. Tapi sebenarnya kata para ulama, qara'ta di situ bukan apabila kamu telah selesai. Tapi dia punya ibarat dia akan jadi idza aradta al-qira'ah fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Macam Nabi SAW kata apa? Saya minta maaf. Macam Allah kata dalam Quran, ya Allah kata, iza kumtum ila salah, ya ayuhalladzina amanu iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tu ini ayat yang masyhur. Allah kata, wahai orang yang beriman, iza kumtum ila salah. Maknanya kalau terjemahan literal, apabila kamu telah berdiri untuk salat, maka hendaklah kamu apa? Iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu dan basuhlah tangan kamu dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Tapi adakah ambil wuduk selepas salat? Tak. Ambil wuduk sebelum salat. Jadi ulama-ulama kata iza aradtumul qiyama ila salah, apabila kamu ingin mendirikan salat. Jadi kumtum tu iza aradtum. Jadi sama juga dengan iza qara'tal Quran, itu iza aradtal qira'ah, apabila kamu ingin membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Cuma dari sudut hukum, para ulama kita khilaf tentang hukum isti'azah apabila nak memulakan bacaan Quran. Maknanya asasnya adalah apabila Allah kata fasta'iz, itu adalah fi'lul amar, dan kaedah usul fiqh mengatakan al-amru yufidul wujub, iaitu kata perintah membawa hukum wajib. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat isti'azah ketika nak mula baca Quran hukumnya adalah sunat. Sama ada bacaan Quran ini di dalam salat atau di luar salat. Begitu. Sama ada di dalam salat atau di luar salat. Tapi ini perbahasan fiqh lah. Tak dinafikan ada khilaf ulama dalam isu ini. Ada yang kata wajib baca isti'azah apabila nak baca Quran. Dan dalam mazhab Syafi'i, contohnya isti'azah untuk sebelum baca surah Al-Fatihah ini adalah dituntut pada setiap rakaat salat. Afdalnya pada rakaat yang pertama. Maknanya pada rakaat yang pertama itu tuntutan lebih utama, iaitu bila kita nak baca Al-Fatihah, maknanya selepas kita baca doa iftitah. Lepas kita baca doa iftitah, kita dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Al-Qayyim, memulakan bacaan Quran baginda dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rubbama kana yaqul, dan kadangkala baginda membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada syaitan yang direjam. Maknanya daripada bisikannya, hasutannya dan juga godaannya. Begitu. Dan hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmizi dalam sunan mereka berdua. Dan yang ketiganya, petunjuk Nabi SAW berkenaan dengan Al-Quran. Yang pertama kita dah selesai. Yang pertama ni berkenaan cara bacaan Nabi. Macam mana? Cara bacaan Nabi kita dah jawab, petunjuknya tartil. Tidak laju dan tidak gapa-gapa.
Tentang yang kedua, petunjuk Nabi tentang Quran yang kedua adalah Nabi apabila nak mulakan baca Quran, baginda akan minta perlindungan Allah daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apakah signifikannya kita minta perlindungan Allah daripada syaitan? Satu, kita kena tahu, baca Quran ni adalah ibadat yang sangat tak disukai oleh syaitan. Dia tak suka sungguh kalau kita baca Quran. Dan dia suka kalau kita ni berpaling daripada Quran. Antara kegembiraan yang paling besar bagi dia adalah apabila kita berpaling daripada kalamullah. Jadi sebab itu kadang-kala kita minta a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ni lebih-lebih lagi bagi orang yang cuba nak tadabbur Quran, nak tafsir Quran. Dia kena minta perlindungan Allah supaya apabila dia baca perlindungan Allah tersebut, apabila dia baca isti'azah tersebut, apa kepahaman yang dia boleh dapat tu kepahaman yang tepat, insya-Allah. Kalau tadabbur dia pun tadabbur yang tepat. Sebab kadang kita khawatir bila kita baca Quran, mungkin kita tak minta perlindungan Allah daripada syaitan, boleh jadi Allah sesatkan manusia dengan Quran pun boleh jadi. Boleh jadi begitu, kita tak nafikan. Maknanya ada orang dia baca Quran dan dia buat kepahaman sendiri. Ada juga yang macam saya pernah ceritakan sebelum-sebelum ini. Dia duk bertunjuk, kata okey tak apa, kami rujuk kepada Quran. Tapi kefahaman salah. Begitu. Kefahaman dia tidak betul. Sebab itu penting isti'azah ni sebelum memulakan bacaan Quran. Itu signifikan dia. Kenapakah keperluan kita membaca auzubillah minasyaitanirrajim apabila kita membaca Al-Quran. Sehingga ada orang mendakwa diri dia Nabi pula dengan kata tak apa, saya ada dalil. Dalilnya adalah surah Yasin ayat nombor 3 contoh. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu adalah sebahagian dari kalangan Rasul. Dia kata kamu tu saya lah, dia kata. Padahal innaka, kita kata dhamir mukhatab di situ adalah Rasulullah. Quran ni kalamullah al-munazzal ala Rasulillah. Soalan kalam yang diturunkan kepada Nabi, bukan kepada kita. Kamu tu bukan awak, kamu tu Rasulullah. Kemudian dia kata okey, saya Rasul Melayu. Dalil daripada Quran ada. Dia kata dalil daripada Quran adalah walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Telah kami utuskan pada setiap umat ada seorang rasul. Jadi dia kata saya adalah rasul bagi umat Melayu, dia kata. Saya lah Rasul Melayu. Pula dah contohnya begitu. Jadi ini masalah. Maknanya walaupun Quran ni suci, tapi ada kebarangkalian manusia ni dia mentafsir atau menyelewengkan Quran. Ada kemungkinan begitu. Jadi sebab itu kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala apabila biarlah bila kita baca Quran kefahaman yang tepat sahaja yang kita peroleh. Insya-Allah hadirin dan hadirat. Yang berikutnya, yang ketiga. Wa kana yuhibbu ay yasma'al Qur'ana min ghairi. Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, baginda suka mendengar bacaan Quran daripada orang lain. Baginda suka mendengar bacaan Quran daripada orang lain. Maknanya Nabi dengar dan orang lain baca. Perbuatan Nabi ni adalah isyarat bahawasanya nak ambil manfaat daripada Quran tak semestinya baca. Tak semestinya baca. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran, dia senaraikan 5 cara kita nak ambil manfaat daripada Quran. 5 cara kita nak ambil manfaat daripada Quran. Yang pertama sekali adalah baca Quran. Awak nak ambil benefit daripada Quran, awak kena baca Quran. Satu. Jadi sebab itu kita tengok orang yang baca Quran, dia hebat. Begitu. Dia geliga. Dia jadi bijak. Maknanya akalnya cerdik. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah bila kita cerita tadi, dalam bulan Ramadan banyak baca Quran. Sebagaimana dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Lataif Al-Ma'arif. Kita tengok ada sebahagian yang menceritakan tentang peribadi Al-Imam Syafi'i ini. Apabila beliau daripada ayat wa mra'atuhu hammalatal hatab dalam surah Al-Masad tu, perkataan wa mra'atuhu kalau kita terjemah dan isterinya. Isteri siapa dia? Abu Lahab. Wa mra'atuhu. Al-Imam Syafi'i daripada wa mra'atuhu tu dia keluar satu hukum fiqh. Jadi tengok kesan daripada banyak baca Quran ni. Bila dia baca dia mudah tangkap. Apa yang boleh jadi orang lain tak jumpa, dia jumpa. Begitu. Jadi wa mra'atuhu dan isterinya. Maka Imam Syafi'i dia keluar satu hukum fiqh. Dia kata
Ayat ini menunjukkan kepada sahnya pernikahan orang kafir sesama mereka. Ayat ni adalah dalil menunjukkan sahnya pernikahan orang kafir sesama mereka. Sedangkan kalau kita buka kitab tafsir ayat Al-Ahkam sebagai contoh, tak kira lah tafsir ayat Ahkam Ali Sabuni ke, Ali As-Sais ke, tetapi mungkin kita tak jumpalah ayat tu, ayat wa mar'atuhu hammalatal hatab tu kategori ayat hukum. Mungkin kita tak jumpa sebab ayat tu selalu umum. Dan isterinya, apa kaitan dengan hukum? Maknanya asasnya ayat tu bukan ayat hukum. Tetapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia boleh keluarkan satu hukum, wa mar'atuhu, dan isterinya, dia kata ayat ni adalah dalil sahnya pernikahan orang kafir sesama mereka. Sebab apa? Pertama, Allah cerita tentang Abu Lahab. Dan Abu Lahab ni termasuk dalam kalangan manusia yang kufur kepada Allah. Kemudian Allah cerita dan isterinya. Jadi Allah nisbahkan perempuan ini sebagai isteri kepada Abu Lahab. Maknanya di sisi Allah, perkahwinan mereka sah ke tidak? Sah. Kalau perkahwinan tidak sah, Allah takkan kata perempuan ini sebagai isteri dia. Sama juga dengan wa imra'atu Fir'aun, imra'atu Fir'aun. Maknanya perkahwinan mereka tu sah. Allah gunakan istilah imra'ah ni isteri. Imra'atu Nuh, imra'atu Lut, maksudnya isteri mereka. Itu maksud dia. Jadi bila Allah kata imra'ah Fir'aun, imra'ah Abu Lahab, wa mar'atuhu hammalatal hatab, ini adalah dalil pernikahan mereka adalah sah di sisi Allah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat, kalaulah berlaku pernikahan antara dua orang yang bukan Islam, suami isteri, dan mereka nak memeluk Islam, maka mereka memeluk Islam, maknanya adakah mereka perlu memperbaharui akad nikah? Kita kata tidak perlu memperbaharui akad nikah. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i, kerana nikah mereka sudah sah pun sebenarnya. Nikah mereka sudah sah. Dan implikasi daripada itu, kalaulah mereka berdua semasa pernikahan bukan Islam dahulu, mereka banyak anak, maknanya lahir beberapa orang anak, atau seorang anak sekalipun, adakah anak mereka dikira sah taraf ke tidak sah taraf? Begitu. Jadi jawapannya sah taraf, kerana pernikahan itu sah di sisi syarak. Ini salah satu pandangan dalam fiqh ke dalam mazhab yang ada dalam mazhab Syafi'i, hadirin sidang jemaah. Jadi sebab itu maknanya macam mana boleh dapat kegeligaan yang macam tu orang tak boleh fikir, dia fikir. Ini sebab banyak baca Quran. Ini kita tak nafikan, banyak baca Quran. Ini cara yang pertama. Dan yang kedua, selain daripada baca Quran, kita kena dengar Quran. Yang ini dilakukan juga oleh Nabi SAW dalam poin kita yang ketiga ni. Dengar Quran. Cara kita nak intifak, mengambil manfaat, mengambil benefit daripada Quran adalah dengan kita ini membaca ataupun kita mendengar bacaan Al-Quran. Mendengar bacaan Al-Quran. Dan lebih-lebih lagi kita dengar bacaan Quran daripada orang lain. Contohnya begitu. Dan ini berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat yang ke-204. Allah kata, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Quran, wa idza quri'al Quran, dibacakan Quran. Bukan kita yang membaca, quri'a, dibacakan Quran. Fastami'u lahu, maka hendaklah kalian istima', kata Allah. Hendaklah kamu semua istima'. Dan istima' ni adalah mendengar dengan teliti, iaitu terjemahan istima', mendengar dengan teliti. Mendengar dengan tekun, mendengar dengan fokus. Dan bukan semata mendengar dengan teliti, wa ansitu, diamlah kamu apabila Quran dibacakan, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dan kita dah dengar berapa banyak kisah manusia yang berubah daripada kufur kepada Islam, daripada fasik kepada mukmin sebagai contoh, apabila mendengar bacaan Quran, apabila mendengar bacaan Quran. Macam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu rahmatal abrar, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala, ketika menterjemahkan biografi Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata Fudail ini dahulunya adalah seorang perompak jalanan, begitu. Ini disebut dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala.
Jadi ni antara salah satu riwayat kenapa dia bertaubat. Perompak jalanan ni, dia pergi tengah jalan, mana-mana pedagang-pedagang yang lalu, dia curi barang orang tersebut. Ini juga termasuk dalam jenayah yang dikenakan hukum hudud sebenarnya. Hirabah dimasukkan dalam kategori hirabah. Tetapi satu hari, kata Az-Zahabi dalam riwayat tersebut, Al-Fudail bin Iyad ni dia jatuh cinta dengan seorang perempuan. Jadi dia pun ikut perempuan tersebut sehinggalah perempuan tu sampai ke rumah dia, dan dia panjat dinding ataupun tembok, dia nak tengok perempuan tersebut. Tiba-tiba dia dengar satu suara ayat Quran yang mana Allah kata, tapi bukan Allah kata kepada dia lah, dia dengar suara bacaan Quran, yang mana bacaan Quran tu yang membaca tu kata, alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum sampaikah masanya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hati mereka dengan zikrullah. Tak sampai lagi ke masa untuk orang beriman tunduk hati mereka dengan zikrullah. Kemudian dia pun jatuh. Maknanya dia menurun. Dia turun daripada tembok tersebut. Dia kata, bala ya Rab wa qad'an. Dia kata, bahkan ya Allah, sekaranglah masa dia. Sekaranglah masa. Daripada situ dia bertaubat. Jadi sebab apa? Adakah dia baca Quran? Tak. Dia dengar Quran. Jadi mendengar Quran ni boleh menyebab manusia ni ada yang daripada kufur kepada tauhid, daripada fasik kepada iman, begitu. Jadi ini menunjukkan kepada mendengar bacaan Quran. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang kedua, kata Al-Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang ketiga adalah selain daripada mendengar adalah dengan kita tadabbur. Ada beza antara baca dengan tadabbur. Ada orang yang baca tapi tidak tadabbur, tapi dia dapat pahala baca. Tadabbur ni satu ibadat yang lain yang dituntut. Ya Allah kata, fala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira fala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi tujuannya Quran diturun untuk ditadabbur. Saya baca tadi dalam surah Sad tadi, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Jadi Quran untuk kita tadabbur. Tadabbur ni bacaan berserta penghayatan dan kefahaman. Itu makna tadabbur. Bacaan berserta penghayatan dan kefahaman. Sebab itu salafus salih, para sahabat Nabi, bila baca 10 ayat mereka tak terus sambung. Mereka faham dulu, mereka amalkan dahulu, kemudian baru mereka sambung lagi bacaan ayat yang berikutnya. Jadi sebab nak tadabbur. Jadi ini tujuan Quran diturun. Antara tujuan utama Quran diturun adalah tadabbur. Jadi tadabbur ni bacaan berserta penghayatan. Orang yang tadabbur baru dia boleh, kadang-kadang dia apabila dia dapat tadabbur baru dia boleh faham hukum dengan baik. Hadirin dah hadirat. Tapi kita tadabbur ni lebih baik bagi saya bukan dengan kita sendiri sebagai orang awam, tak. Belajar berguru, rujuk kepada tafsir para ulama, begitu. Ini lebih utama. Yang keempat adalah selain daripada membaca, mendengar dengan teliti, tadabbur yang keempat adalah menghafal Quran. Cara kita nak ambil manfaat daripada Quran, kena hafal Quran. Hafal Quran ni maknanya, orang kata hifzus sadar, hafalan dada kita ini. Maknanya hafalan dada. Maknanya bila-bila kita boleh hadir, bila-bila saja kita boleh hadirkan hafalan tersebut. Ini memberi benefit kepada kita kalau kita hafal Quran. Dan sentiasalah usia terbaik nak hafal Quran adalah ketika muda. Ketika muda ni sebab satunya sebab kita tak banyak kesibukan. Bila kita dah tua macam sekarang ni, ramai yang ni muda-muda lagi insya-Allah. Jadi bila kita masih muda, fokus kepada hafalan Quran. Kerana tak disibukkan dengan kerja, nak cari rezeki ke, sibuk dengan urusan anak pinak ke, dengan urusan isteri ke, dengan urusan keluarga ke, urusan peribadi ke, tidak sibukkan. Jadi masa muda. Baik itu ulama-ulama kita daripada kecil lagi dah hafal Quran. Maknanya bila Pak boleh membaca, kecil itu maknanya bukanlah umur setahun hafal Quran, hebat benar dia setahun. Tak, bukan maksud dia begitu. Tapi contoh macam Al-Imam Syafi'i, dia kata hafiztul Qur'ana wa ana ibnu sab'i sinin. Aku hafal Quran ketika aku umur 7 tahun. Macam tu. Jadi 7 tahun hafal Quran. Jadi
Itu cara kita nak ambil manfaat. Dan yang terakhir, yang kelimanya adalah ambil manfaat daripada Quran ni dengan kita, kata Al-Imam Nawawi, wal amalu bihi, beramal dengan Quran. Beramal dengan Quran. Beramal dengan Quran ni maknanya beramal dengan segala perintah dalam Quran dan segala larangan dalam Quran. Yang perintah Quran diikut, diamal, dan larangan Quran ditinggal. Hadirin sidang jemaah. Jadi ada 5 cara nak ambil manfaat daripada Quran sebagaimana kata Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, iaitu baca, dengar dengan teliti, tadabbur, hafal, amal. Hadirin dan hadirat. Dan kata penulis kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi alaih, wa khasha'a sallallahu alaihi wasallam li sama'il Qur'ani minhu. Saya minta maaf. Wa amara Abdullah bin Mas'ud faqara'a alaihi wa huwa yasma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Maknanya Nabi arahkan kepada Ibn Mas'ud untuk dia apa? Untuk dia baca Quran kepada Nabi. Maknanya dia perdengarkan bacaan Quran dia kepada Nabi. Maknanya dia baca, Nabi dengar. Begitu. Faqara'a alaih, lalu Ibnu Mas'ud pun membacakan Quran kepada Nabi, wa huwa yasma', dan baginda mendengar. Wa khasha'a sallallahu alaihi wasallam, dan baginda khusyuk. Khusyuk di sini boleh terjemah sebagai tunduk. Baginda tunduk li sama'il Quran minhu. Maknanya Nabi khusyuk dan Nabi tunduk untuk mendengar bacaan Quran daripada Ibn Mas'ud, hatta zarafat ainah, sehinggalah berlinangan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sehingga mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok Nabi ni, dia dengar orang baca Quran pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Hadirin dah, Nabi menangis. Kadang Nabi menangis kerana isi kandungan ayat yang dibacakan itu. Jadi kita pun kalau ikutkan sama, menangis ketika baca Quran ini adalah suatu perkara yang sebenarnya digalakkan untuk kita ini melunakkan jantung hati kita. Untuk kita melunakkan jantung hati kita. Kerana kan ada hadis daripada Nabi SAW apabila Nabi menangis apabila anak Nabi Ibrahim meninggal dunia. Dalam Sahih Al-Bukhari, anak Nabi Ibrahim meninggal dunia. Ketika Ibrahim meninggal, Nabi menangis. Dan Nabi kata, innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Air mata mengalir, hati bersedih, berduka cita. Wa inna la firak, atau wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzunun, atau kama qala, dan kami sangat berduka cita dengan pemergian kamu wahai Ibrahim. Ibrahim ni anak Nabi SAW dengan Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Jadi bila Nabi nangis, ada sahabat tanya, kamu pun nangis juga wahai Rasulullah? Kamu pun menangis juga wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, sesungguhnya ini adalah rahmat yang Allah campakkan ke dalam jantung hati orang beriman. Maknanya tangisan adalah suatu rahmat yang Allah campakkan dalam hati orang beriman. Bukannya meratap ni sampai meraung-raung, sampai duduk. Itu haram hukum dia, kita sepakat. Tapi ni bersedih, menangis. Begitu, hadirin, ini tidak ada masalah. Tapi jangan berlebihan, jangan melampau sampai meraung-raung, meratap. Ini hukum yang dilarang di sisi syarak. Hadirin sidang jemaah. Cari baju macam sebahagian orang jahiliah, dia tarik baju, dia tarik rambut. Sebab apa? Ada kematian. Yang ini tidak dibenarkan. Begitu. Jadi berbalik tadi, antara perbuatan Nabi adalah menangis apabila dibaca Quran. Dan ini juga dilakukan oleh beberapa orang sahabat Nabi sebagai contoh, sebagaimana yang diriwayat oleh Abu Bakar Al-Baihaqi rahmatullah alaih dalam kitabnya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Dalam kitab tersebut, Al-Baihaqi ada riwayatkan daripada seorang sahabat ini. Dia kata ketika dia masuk dalam masjid, Sayyidina Umar sedang jadi imam. Umar bin Al-Khattab dia sedang jadi imam. Dia kata, sami'tu nashija Umar, aku mendengar tangisan teresak-esak Sayyidina Umar. Nashish ni tangisan teresak-esak. Ketika itu aku berada di saf paling belakang. Umar di depan jadi imam. Dan ketika itu Umar bin Al-Khattab dia membaca satu ayat daripada surah Yusuf yang mana kata-kata Nabi Yaqub, innama ashku bassi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku hanya mengadu kesedihan dan duka citaku kepada Allah, dan aku lebih tahu
Aku tahu tentang Allah lebih daripada apa yang kamu ketahui. Ini Nabi Yaqub kata kepada siapa? Anak-anak dia. Kepada anak-anak dia. Jadi maknanya ketika tu Omar dia menangis bila dia baca kata-kata Nabi Yaqub yang Allah cerita dalam surah Yusuf. Hadirin sidang jemaah. Jadi tidak salah menangis apabila membaca Quran. Lebih-lebih lagi pada ayat yang kita terkesan. Cuma anjuran yang lebih utama kalau sampai kepada ayat-ayat rahmat kita doa. Maknanya kalau kita baca cerita tentang Allah, cerita tentang penghuni syurga, bila kita baca Quran, maka kita doa, ya Allah jadikan aku tergolong dalam kalangan mereka. Begitu. Ini anjuran. Kalau kita baca ayat-ayat azab, kita berhenti kejap. Kita doa, ya Allah kau jauhilah aku daripada azab. Ini sunnah Nabi SAW. Semua ada dalil. Hadirin dah ya. Wakat ni itu yang ketiga, selesai. Baik itu ulama-ulama kita dulu ada tulis kitab tentang hal tersebut. Jadi kita kena teliti. Ada satu kitab namanya Al-Buka min Khasyatillah. Menangis kerana takut kepada Allah. Hadirin sidang jemaah. Buku yang baik. Saya beli masa saya belajar dahulu. Dan dihimpunkan riwayat-riwayat para sahabat dan salaf yang menangis kerana takut ke Allah, antaranya kadang di dalam pembacaan Al-Quran. Baik. Wakana yang keempat. Wakana sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita tamat dalam 15 minit lagi. Wakana sallallahu alaihi wasallam, hadirin sidang jemaah, yaqra'ul Qur'ana qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an wa mutawaddi'an wa muhdithan wa lam yakun yamna'uhu min qira'atihi illa al-janabah. Okey. Saya nak fokus kepada isu ini dan kita ulas dari sudut fiqh. Terjemahan je, dan Nabi SAW pernah membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri. Pernah baca Quran dalam keadaan berdiri. Juga dalam keadaan duduk. Juga dalam keadaan berbaring. Juga dalam keadaan berwuduk. Juga dalam keadaan berhadas. Dan tidak ada yang menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kecuali junub sahaja. Maknanya ketika berjunub Nabi tak baca Quran. Itu je satu-satunya, kata Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, yang menyebabkan Nabi tidak baca Quran, sebab kalau Nabi dalam keadaan berjunub. Jadi kita nak panjang sikit perbahasan dia. Di sini sebenarnya penting. Dan kata-kata Ibn Al-Qayyim di sini didatangkan dalil ke tidak? Mana ada dalil? Dia tak sebut dalil. Begitu. Tapi kita yang membacanya, kita kena cari. Kita kena rujuk. Iaitu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran. Dalilnya adalah firman Allah. Ini penting majlis syarah macam ni. Maknanya supaya ustaz-ustaz yang mengajar, dia sendiri yang bantu ulama-ulama kita ni dalam kongsikan dalil. Kalau tidak, datang orang kata ni Ibnul Qayyim ni tak ada dalil pun, betul ke tak betul ni? Padahal ada dalil, cuma dia tak nyatakan di sini. Dan ada beberapa sebab lah. Ibnul Qayyim, ulama kata, dia tulis kitab ni ketika dia dalam perjalanan nak pergi haji. Jadi apa yang dia tulis ni semua daripada ingatan dia. Jadi mana sempat muka surat sekian, ayat Quran nombor sekian, jilid sekian, tak sempat lah. Dia apa ingatan dia. Hadirin sidang jemaah. Jadi kita yang datang kemudian kena check balik. Jadi dalilnya sebagaimana yang saya kata tadi adalah firman Allah dalam surah Al-Imran. Ya Allah kata, ayat ni masyhur. Allah kata, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta haza batila subhanak faqina azaban nar. Faqina azaban nar. Ini firman Allah antara ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Antara ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Ali Imran ada 200 ayat. Ada 200 ayat. Jadi itulah dalilnya, terjemahan. Kita pergi kepada terjemahan ayat Quran tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar,
iaitu pertukaran malam kepada siang, siang kepada malam. La ayatin liulil albab, terdapatnya tanda-tanda kebesaran Allah bagi golongan ulul albab. Kemudian Allah menceritakan ciri-ciri ulul albab dalam ayat yang berikutnya, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab adalah golongan yang yazkuruna Allah. Yazkuruna ni fi'lul mudhari', dan fi'il mudhari' kata guru-guru saya dahulu yufidul istimrar, dia merujuk kepada perbuatan yang dilakukan secara berterusan. Jadi sebab itu kita terjemahkan allazina yazkuruna Allah, mereka yang sentiasa mengingati Allah. Yazkuruna Allah wa yazkuruna Allah qiyaman, dalam keadaan qiyam. Qiyam ni apa makna qiyam? Berdiri tegak. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, ala junub ni jamak kepada jam. Jam ni bahagian lambung. Lambung tu apa? Lambung ni bahagian kanan, bahagian kiri badan kita. Ni lambung, dia panggil lambung. Yang Nabi SAW kata kepada Imran bin Husain, sahabat Nabi tu, Nabi kata apa? Salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'in lam tastati' faqa'idan, kalau tak mampu salat berdiri, salat duduk. Fa'in lam tastati' fa'ala jam, kata Nabi. Kalau kamu tak mampu salat duduk, ala jam, salatlah di atas lambung. Salatlah di atas lambung. Maknanya kita berbaring mengiring di atas lambung, dada kita menghadap ke arah kiblat. Nak lambung kanan boleh, lambung kiri pun boleh, solat adalah sah. Cuma yang sunat dalam mazhab Syafi'i adalah lambung kanan. Lambung kanan. Maknanya kita berbaring di atas lambung kanan, dada menghadap kiblat, kita solat. Sekiranya tak boleh solat duduk. Sekiranya tak boleh solat duduk. Dan tak boleh solat berdiri. Jadi wa ala junubihim ni maknanya dan di atas lambung-lambung mereka. Maknanya ketika berbaring lah, itu maksud dia. Maknanya dan mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan kata Al-Imam Nawawi, inilah dalil keharusan boleh baca Quran dalam keadaan berbaring. Ini Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan inilah menjadi dalil keharusan kita ni, orang kata boleh baca Quran dalam keadaan berbaring. Kerana ada orang ingat. Sebab itu saya dahulu sebut, saya nak sambung sikit. Qa'iman wa muttaji'an. Muttaji'an berbaring. Wa mutawaddi'an, iaitu dalam keadaan berwudu. Wa muhdisan, dan juga dalam keadaan muhdis. Muhdis ni berhadas. Muhdis ni adalah berhadas. Tapi kita belajar, betul tak? Hadas terbahagi kepada apa? Kepada dua, hadas kecil dan hadas besar. Bukan hadas besar dimaksudkan di sini. Kerana hadas besar adalah seperti berjunub. Tapi macam dikata di sini, Nabi tidak, yang menghalang Nabi daripada membaca Quran, tak ada yang menghalang Nabi daripada membaca Quran kecuali berjunub. Dan junub adalah hadas kecil ke hadas besar? Junub hadas besar. Jadi bila dikata muhdisan di sini, berhadas kecil lah maksud dia. Ini seni dalam memahami kitab. Hadirin sila memahami ibarat-ibarat daripada muallif atau musannif kitab. Maksudnya berhadas di sini merujuk kepada berhadas kecil, bukan berhadas besar. Kerana biasanya walaupun tak dinafikan hadas terbahagi kepada dua, al-hadasul asghar dan al-hadasul akbar, kata para ulama. Tapi kebiasaannya ibarat-ibarat kitab ni, hadas bila sebut berhadas tu hadas kecil. Biasanya begitu. Kerana istilah untuk orang yang berhadas besar ni biasa dia akan sebut sama ada junub ataupun haid ataupun nifas, begitu. Dia akan sebut term tu sendiri, dia akan sebut perkataan tu sendiri. Hadirin dan hadirat. Jadi saya nak sebut begini. Saya nak akhiri perbahasan kita pada malam ni dalam kurang 10 minit, hadirin dan hadirat. Antara perkara yang masyarakat kita kena betulkan, dan ini saya ingat saya masa PKP dahulu pada tahun 2020 atau 2021 awal, tapi saya rasa 2020 kalau saya tak silap, hadirin sidang jemaah, ataupun awal 2021, saya tulis di saya punya Twitter dengan satu hashtag masyarakat perlu tahu. Ini saya buat dahulu, masyarakat perlu tahu. Dan tujuan penulisan masyarakat perlu tahu ini adalah untuk kita betulkan kefahaman-kefahaman yang kadang-kadang masyarakat kita berlaku padanya silap faham
berlaku padanya silap faham. Sedangkan kepahaman yang tepat, yang betul adalah berbeza dengan apa yang mereka pegang. Begitu. Contoh, saya bagi contoh, antara contoh yang saya sebutkan adalah hal inilah. Maknanya orang kita dia ada 4 kepahaman, kadang-kadang dia pegang kepada gitu. Sehingga boleh mengelirukan dan boleh menjadi salah faham bagi orang yang mendengar. Yang pertama, dia kata tak boleh baca Quran dalam keadaan berhadas kecil. Maknanya seolah tak boleh baca Quran dalam keadaan tanpa wuduk. Begitu. Ini satu. Yang kedua, dia kata tak boleh baca Quran dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Maknanya kalau nak baca Quran ni kena hadap kiblat. Ada juga yang kata begitu. Yang ketiga, dia kata tak boleh baca Quran dalam keadaan aurat terdedah. Maknanya nak baca Quran, aurat kena tutup. Begitu. Dan yang keempat, yang biasa orang sebut, tak boleh baca Quran dalam keadaan berbaring. Tak boleh baca Quran dalam keadaan berbaring. Maknanya kalau nak baca Quran ini kena baca duduk, kena baca sopan begitu. Tapi sebenarnya orang kita disalah faham dengan perkataan tak boleh tu. Dan lepas tu saya risau kalau kita duk kata tak boleh, takut disalah fahami. Seolah benda tu tak boleh dari sudut hukum, mana seolah-olah haram pula baca Quran dalam keadaan tanpa wuduk. Seolah haram pula baca Quran tak hadap kiblat. Seolah haram pula baca Quran tidak tutup aurat ataupun dalam keadaan berbaring. Sedangkan hakikat sebenarnya tidak. Maknanya kebenaran adalah sebaliknya. Hadirin dah ajar. Lepas tu kita kata menjawab contoh. Isu baca Quran tanpa wuduk. Yang ni tidak ada masalah. Yang menjadi isu yang dikhilafkan oleh para ulama hanyalah kita memegang mushaf Quran tanpa wuduk. Contohlah di tangan saya ni, walaupun ni bukan Quran, kita ambil lah. Ini Iqra. Yang ni pun kalau ikutkan ni adalah terjemahan. Maksudnya dia bukan mushaf Quran yang semata mushaf. Tapi sekiranya, contohlah kita kata ini mushaf Al-Quran. Nak memegang mushaf ini di sisi majoriti ulama, bukan mazhab Syafi'i sahaja, di sisi majoriti ulama wajib pegang ada wuduk. Megang mushaf Quran wajib ada wuduk. Maknanya bila wajib, maknanya haram lah pegang tanpa wuduk Quran. Hadirin sidang jemaah. Tapi yang dimaksudkan adalah Quran, bukan tafsir Quran, bukan terjemahan Quran. Kalau terjemahan Quran diberi pengecualian, tafsir Quran diberi pengecualian. Tapi semata Quran, maknanya tak boleh kita pegang tanpa wuduk. Dan ini pandangan majoriti ulama. Satu. Tapi kalau saya tak pegang, saya macam duduk sekarang ni, saya tak ada wuduk katakan. Tapi saya nak baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni boleh, tak ada masalah sebenarnya. Yang ni tidak ada masalah. Maknanya tak ada masalah untuk kita baca Quran tanpa memegang Quran dalam keadaan tidak ada wuduk. Maknanya baca macam ni, baca misalkan kita hafal lah. Macam orang kita, dia tak ada wuduk sebelum tidur, dia baca 3 kul, dia baca ayat kursi, dia baca akhir daripada surah Baqarah, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi hukum dia tidak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Cuma ada orang kata, tapi bukankah afdal? Ni orang salah faham ni. Isu boleh satu isu afdal isu yang lain. Jangan kita gabungkan sekali. Ini bila orang tanya, contoh, dia datang kepada saya, dia tanya, Ustaz, boleh tak kita baca Quran tanpa wuduk? Itu je soalan dia. Kemudian katalah saya memilih untuk memberi jawapan singkat. Saya kata, boleh, tak ada masalah. Tengok-tengok dia kata, tapi bukankah lebih baik baca ada wuduk? La ilaha illallah. Nak tapi pula dengan Ustaz. Saya cukup kalau ni saya tak berapa selesa sikit lah kalau orang macam tu. Kalau nak argue jawapan yang saya berikan, tanya saya buat apa? Tanyalah kepada orang lain. Ataupun awak sendiri dah tahu jawapan, tanya buat apa? Contoh. Bagi saya ini dari sudut adabnya kurang. Begitu. Cuma kalau realitinya tak pernah pun saya buat begitu. Cuma saya nak sebut tidak baiklah sebegitu. Kalau kita tanya kepada satu orang ustaz, kemudian ustaz tu jawab, tapi ustaz lain kata macam ni. Dia macam nak pelaga-laga ustaz pula. Macam dia tanya saya satu isu, kemudian saya bagi dah jawapan saya, pandangan saya dia begini. Ustaz Faiz kata lain. La ilaha illallah. Apa tujuannya benda macam ni? Tak baik sebenarnya. Akhlak tidak ada bagi saya. Dan macam melaga-lagakan pula ustaz. Ini tidak baik. Kita yang belajar, orang kata
Yang belajar sunnah kena hati-hati, hadirin dan hadirat. Jangan biarkan perbuatan kita jadi fitnah kepada manhaj. Jangan jadikan perbuatan kita, penulisan kita, kata-kata kita jadi fitnah kepada manhaj. Hadirin dan hadirat. Balik kepada isu tadi. Maknanya boleh baca Quran walaupun tanpa wuduk. Maknanya dalam keadaan kita baru lepas kentut ke, baru lepas buang air kecil ke, baru lepas buang air besar, tidak ada masalah. Yang kedua adalah isu menghadap kiblat. Tak dinafikan, memang ada hadis, tetapi hadis itu dhaif. Sebagaimana An-Nawawi quotekan hadis tersebut, nukilkan hadis tersebut dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nabi SAW dikatakan, baginda berkata, khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majlis adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Sebaik-baik majlis adalah majlis yang menghadap ke arah kiblat. Jadi itu sebenarnya lebih kepada sebaik-baik. Sebaik-baik tak semestinya wajib sekiranya ada orang berpegang hadis itu sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, kita tak bolehlah jadikan sandaran secara mutlak. Dia mesti ada syarat-syarat dia. Sebahagian ulama begitu. Jadi maknanya boleh saja kalau kita tak menghadap kiblat pun. Baca Quran ni bukannya solat. Solat memang syarat sah solat menghadap kiblat. Tapi bukan syarat sah baca Quran menghadap kiblat. Tak, ada beza tu. Jadi ada beza. Sebab tu kita boleh baca Quran walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi itulah orang kata, tapi bukan lebih baik. Bagus, memang betul lebih baik. Lepas ni saya akan jawab memang detail panjang lagi. Sebab kadang-kadang fatwa ni tak perlu panjang. Fatwa ni macam orang tanya soalan kepada kita, tak perlulah. Kadang orang tu dia nak tahu hukum je. Ini sepatutnya mustafti ni. Sebab tu penting kita lihat kepada adabul mufti wal mustafti ni. Adab mufti dan mustafti. Dua kitab yang kita kena jadi rujukan untuk adab mufti mustafti adalah, pertama, Muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Itu ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Muqaddimah Al-Majmu'. Dalam tu ada adab mufti, adab mustafti. Mufti ni orang yang bagi fatwa, mustafti ni orang yang tanya soalan hukum. Kita lah mustafti. Tanya ustaz tu apa hukum tu, apa hukum ni. Ada adab dia, bukan tidak ada adab. Kitab yang kedua adalah Sifatul Mufti wal Mustafti, karangan Ibn Hamdan Al-Harrani Al-Hambali. Yang adabul mufti mustafti tadi dalam mazhab Syafi'i, tapi Ibn Hamdan ni dalam mazhab Hambali. Sifatul Mufti wal Mustafti. Jadi baik, kitab yang sangat bagus untuk dia tanya. Banyak yang telah diterjemahkan pun. Kedua-duanya telah ada terjemahan dalam Melayu. Kedua-duanya telah ada terjemahan. Kita isunya bukan isu terjemahan, baca nak baca je. Kadang-kadang bila kitab dalam bahasa Arab tak ada terjemah ke ustaz. Bila dah ada terjemah tak nak baca pula. Ya Allah, macam-macam dugaan kita dalam menuntut ilmu. Hadirin dan hadirat. Dia macam-macam. Jadi sebab itu kita macam ni. Kalau orang tanya, tak semestinya kita, kalau cakap, ustaz apa hukum sekian dan sekian, kita kata hukumnya boleh, diharuskan. Dia bukan syarat untuk seorang mufti tu, okey, hukumnya adalah harus, tetapi adalah lebih afdal sekian dan sekian, berdalilkan hadis sekian, ayat Quran sekian, kata para ulama sekian. Tak perlu panjang-panjang. Kecuali kalau peminta fatwa tu yang tanya. Macam ustaz kata harus, ada sandaran ke? Ini boleh. Yang ini tak ada masalah. Maknanya tak ada masalah orang boleh bagi seorang mustafti untuk dia lebih yakin dengan jawapan. Dia tanya, ada tak sandaran yang daripada kau? Tapi tanya dengan adab lah. Jangan tanya dengan bahasa yang tak sopan. Begitu, tanya dengan adab. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya kata tadi ada orang duk argue kata tak boleh baca Quran dalam keadaan berbaring kerana tak dianggap tak beradab lah, bla 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 lah. Dianggap tak beradab dengan Quran. Ada orang kata Quran kena dimuliakan. Maknanya kalau Quran ada, kita ada Quran datang, kita kena berdiri dengan Quran. Ada orang kata begitu. Tapi sebahagian ulama, seperti sekiranya saya tidak silap, Sultanul Ulama Al-Aiz Ibn Abdissalam, Al-Aiz Ibn Abdissalam, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dia kata berdiri untuk Quran ni bid'ah. Dia kata berdiri untuk Quran bid'ah. Ini Sultanul Ulama Aiz Ibn Abdissalam. Cuma Imam Nawawi dia tak setuju. Begitu. Dia kata kena tengok. Imam Nawawi kata boleh berdiri untuk orang alim, orang soleh, boleh kita berdiri. Maknanya untuk meraihkan kehadiran dia, ketibaan dia. Dia kata kalau orang soleh pun boleh, Quran lebih utama daripada orang soleh. Ini pandangan Imam Nawawi. Tapi tanpa menafikan pandangan Al-Aiz Ibn Abdissalam. Jadi sebab tu kita kena teliti dalam isu-isu sebegini, bahawasanya
kadang-kadang isu afdaliyah, macam bukannya isu tuntutan. Jadi asasnya kita kata boleh baca Quran ini, tak semestinya dalam keadaan duduk. Afdal betul lah, afdal baca dalam keadaan duduk, tapi kalau dalam keadaan berbaring pun tidak ada masalah. Dalilnya surah Ali Imran tadi yang kita baca tadi. Dan boleh juga membaca Quran walaupun dalam keadaan tidak tutup aurat. Cuma yang ni bagi saya hukum dia adalah khilaful aula. Khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Walaupun dari sudut boleh tu boleh, tidak berdosa. Maknanya contoh kalau kita duduk baring kat rumah, kadang kain terselak sikit, ataupun orang perempuan kadang dia banyak aurat dia, contoh. Jadi kita baca Quran dalam keadaan surah Al-Mulk ke surah As-Sajadah ke sebelum tidur, dua surah tu anjuran, ataupun ayatul kursi atau 3 kul atau 2 ayat terakhir daripada Al-Baqarah, begitu. Yang ini adalah anjuran-anjuran kita baca pada waktu malam sebelum kita tidur. Jadi ayat Quran, jadi perlu ke nak kena pakai jubah elok-elok? Tidak semestinya begitu. Cuma khilaful aula. Khilaful aula ni sebahagian ulama kata khilaful aula adalah hukum taklifi yang ke-6. Hukum taklifi ada 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. Tapi ada sebahagian tambah yang ke-6 khilaful aula. Khilaful aula ni terjemahannya menyelisihi yang lebih utama. Maknanya kalau contoh saya kata tadi, baca Quran tak tutup aurat, khilaful aula, maknanya aulanya yang utama adalah tutup aurat. Maknanya kalau, tapi hukum dia adakah berdosa? Tidak berdosa. Dan khilaful aula ni dia bawah sikit daripada makruh. Dia bawah sikit daripada makruh. Jadi Nabi SAW tidak membaca Quran hanyalah ketika baginda berjunub. Hanyalah ketika berjunub. Dan ada satu hadis yang dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i, iaitu la yaqra'u al-junubu wal haidu syai'an minal Quran. Dalam sebahagian riwayat, la taqra' al-haidu wal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh orang yang berjunub dan wanita haid membaca Quran. Tidak boleh orang yang berjunub dan wanita haid membaca Al-Quran. Tetapi hadis itu dinilai dhaif oleh sebahagian ulama hadis. Cuma dijadikan sandaran dalam mazhab Syafi'i bahawasanya itulah antara dalil tak boleh orang berjunub baca Quran. Dan tuan-tuan kena ingat, bila disebut perkataan berjunub, junub hanyalah merujuk kepada 2 individu saja. Junub ni hanya merujuk kepada 2 individu. Individu yang pertama adalah individu yang baru lepas keluar air mani. Begitu. Jadi dia berjunub. Dan dia belum mandi wajib. Dan individu yang kedua adalah individu yang baru lepas mengadakan persetubuhan. Dia adalah berjunub. Jadi junub ni hanya merujuk kepada orang yang keluar mani atau orang yang baru lepas bersetubuh. Hadirin sidang jemaah. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.